Welcome to TVS Director's Cut with me, Chong. We'll be focusing primarily on filmmakers and films. So now I would like to invite Mus on the screen. Okay, Muzamil, or generally known as Mus, is a filmmaker graduated from UiTM since 2013 with a degree. And before that, he actually had been making a lot of films and short films and also TV projects. And one of his earliest project was actually writing a script for TV drama called Biawak Pasir 707. Okay, so it's a very interesting career journey that he had went through, and this now we would like to talk to him on his journey making film from both independent, alternative, as well as mainstream film. Okay, hi Mus. Hello, hi Chong Li, hai semua. Okay, Mus, sebenarnya hari ini kita jemput Mus untuk bincangkan topik yang berkaitan dengan penglibatan Mus sama ada dalam independent scene ataupun alternative scene, begitu juga dengan mainstream scene. Sebab setahu saya, Mus sebenarnya banyak terlibat dengan dua-dua jenis genre ataupun dua jenis stream yang sangat utama itu. Contohnya Takut Terketak. Baru-baru ni filem Takut Ketak yang diarahkan oleh Mus telah pun ditayangkan di Pawagam dan menerima agak ramai peminat ataupun penonton yang begitu positif tentang filem-filem itu. Dan begitu juga Mus pada masa yang sama tengah menghasilkan ataupun tengah mengarah satu filem indie yang bernamanya Prebet Sapu. Tapi belum dihasilkan sepenuhnya lagi, dalam proses dan akan ditayangkan tidak lama lagi. So tujuannya adalah begitu. So boleh mungkin Mus ceritakan tentang penglibatan Mus dari segi kerjaya awal Mus. Hai semua, okey, nama saya Mus, Muzamil Rahman atau panggil saya Mus je. So jadi saya bermula berkecimpung dalam bidang seni ni saya rasa bukan waktu sekolah. Waktu sekolah saya cuma suka baca, suka menulis. Bila saya masuk UiTM waktu diploma 2006, jadi waktu saya belajar diploma penulisan dan saya rapat dengan beberapa pensyarah dan salah seorang pensyarah tu memberikan saya peluang untuk pitch sebuah cerita di RTM dan kemudian cerita dipilih RTM untuk dijadikan telemovie dan semenjak tu saya mulalah menghasilkan skrip, tolong orang, buat short film sampai satu tahap saya rasa menulis ni tak cukup mencabar, jadi saya mencabarkan diri dengan membuat satu filem pendek lah waktu saya belajar penulisan, tak tahu apa. Jadi saya minta bantuan daripada rakan-rakan yang study filem lah, study screen untuk sama-sama tolong saya. Itu kira first short film saya, tajuk dia Rona Maya 2009 lah. Jadi filem itu juga mendapat anugerah Best Director di anugerah Malaysian Student Film Festival yang ke-8. Yes, mendapat anugerah kalau dalam bahasa Melayu ni pengarah harapan sebab masa tak ada dia tak ada term pengarah terbaik mungkin sebab semua pelajar kan dan dapat anugerah penataan artistik terbaik. Betul. Itu adalah antara festival filem di Malaysia yang kira memberi fokus kepada pelajar. Jadi masa itu walaupun adalah filem pertama Mus pun dah mendapat anugerah yang best-best dekat situ. Dan dari situ sebenarnya Mus telah pun terlibat dengan pelbagai workshop antarabangsa seperti salah satunya Asian Film Academy di Korea, Busan. Jadi adakah proses pembelajaran kamu, contohnya masa belajar di UiTM, terlibatan dengan projek-projek yang adanya pensyarah bawakan kamu dan begitu juga workshop-workshop yang kamu terlibat telah membentuk pemikiran kamu untuk membuat filem-filem kamu sekarang? Ya, secara tak langsung ya, sewaktu saya belajar saya sangat aktif dengan waktu tu di fakulti saya ada kelab film screening club dikelolakan oleh Encik Norman Yusof pada waktu tu. Waktu tu belum sama belajar PhD lagi. So almost every screening saya akan datang. Dan saya rasa macam enjoy tengok filem-filem yang saya tak dapat consume di waktu lain, di tempat lain. So filem-filem yang menarik dan sejak tengok filem-filem begitulah saya berminat untuk menjadi pemikir filem. Jadi dengan asas-asas yang saya dapat belajar semasa di UiTM selain menonton filem, belajar kelas-kelas secara tak langsung dia dapat membentuk saya sewaktu saya pergi ke luar negara. Sebelum saya ke Korea, saya ke Filipina dulu untuk satu program nama dia Fly Program. Di situ saya dapat kenal lagi kawan-kawan di serata Asia Tenggara yang mempunyai minat yang sama dan kemudian saya sedar rupanya apa yang saya belajar di filem school yang filem yang jarang orang tengok ni rupanya sangat berguna bila kita bergaul dengan
sinefilia di luar sana. Kita boleh bercerita tentang, saya boleh bercerita tentang sinema Thailand, saya boleh bercerita tentang sinema Indonesia dengan mereka. Dan kemudian ke Korea pun benda yang sama jugalah. Sebab mungkin dari segi penglibatan dalam workshop maupun festival filem di luar sana telah maupun menonton filem-filem yang telah ditayangkan di Wayang Budiman oleh Dr. Norman telah membentuk pemikiran kamu untuk menghasilkan filem yang bukan sahaja mainstream tetapi boleh terlibat juga dalam alternative scene. Jadi setahu saya memang MUS selalu terlibat dalam kedua-dua sekali maupun mainstream dan alternatif. Mungkin MUS boleh ceritakan perbezaan utama semasa penglibatan diri dalam filem-filem alternatif maupun mainstream itu. Okay. Pada saya perbezaan utama adalah dari segi kewangan lah. Biasanya bila kita menghasilkan filem mainstream, kita mempunyai modal yang lebih besar. Dan bila kita mempunyai modal yang lebih besar, kita menginginkan penonton yang lebih ramai. Kita inginkan sebuah filem yang balik modal paling kurang, yang tidak merugikan. Dan bila kita bercakap kita nak ramai penonton, nak banyak duit, saya tak langsung kita terikat dengan beberapa benda yang dikira seperti bukan undang-undang tapi macam satu treatment, satu format bagaimana untuk menghasilkan filem-filem yang laku. Seperti meniru filem-filem yang sebelumnya ataupun ada formula-formula. Dan berbeza dengan filem alternatif. Filem alternatif yang saya bikin ni lebih kepada kerana dia punya bajet tak banyak, so tekanannya tak banyak, jadi saya semakin bebas untuk berkarya. Saya makin senang untuk berbuat apa yang saya suka tanpa memikirkan filem ni harus mendapat untung ataupun tidak. Itu perbezaan yang ketara bagi saya lah. Yang selain dari aspek permainan, aspek semua, saya rasa lebih kurang saja. Jadi dengan kata lain, kalau untuk filem-filem yang mainstream, dia mempunyai format maupun genre yang boleh dikatakan selamat untuk menarik penonton. Tapi cakap perkara genre tadi, betul. Tapi dari segi indie pula, dia ataupun yang alternatif, dia cuba untuk keluar daripada mainstream ataupun telah keluar daripada format yang sedia ada untuk mencuba sesuatu yang baru maupun untuk test, membincang sesuatu dengan audience dan sendiri pun. Ya, betul. Baik. Okey, kembali nanti kita akan meneruskan perbincangan dengan MUS. Jadi jangan ke mana-mana. Aman. Lama tunggu. Ni dokumen-dokumen yang kau perlukan. Kau ikut je instruction yang abang bagi. Lepas ni kereta kau dah boleh join tumpang lah. Semua sekali 300. Hari tu abang cakap 200. Tak ada lesen lagi 100 lah. Asal tak ada lesen? Pilih lesen mandu. Lebih kurang lah. Bang, saya ada 270 lah. Tak ada langsung lah bang. Ni salah ni. Betul bang, tengok. Tak ada. Ni je. 270. Kelas. Kamu tak ambil untung ni. Tolong kau je. Melayu dengan Melayu. Terima kasih bang. Ni kereta ni kalau bikin ni cantik ni. Kalian jual? Kereta family. Ada apa-apa call? Selamat kembali bersama saya, Chong, dan MUS berada di Director's Cut TVS. Okey, MUS, tadi kita ada bincang tentang Prebet Sapu. Dengan kata lain sebenarnya Prebet Sapu adalah filem yang katanya ada unsur-unsur indie, alternatif berbanding dengan Takut Ketak yang entirely mainstream, yang sangat template. Yang kalau kononnya kalau dia target bawa ke pawagam, memang nak target seramai penonton yang boleh untuk datang membayar, beli tiket untuk tonton. Tapi kalau untuk buat Prebet Sapu, dia sebenarnya adalah satu risky job kerana target audience dia sangat niche, yang hanya mereka-mereka yang akan menikmati filem macam tu yang akan datang support. Mungkin sangat kurang penontonnya. Jadi mungkin MUS boleh cerita kenapa MUS sanggup buat benda macam tu. Padahal dia sangat risky dan mungkin tak ada pun pulangan yang akan ada. Okey, sebenarnya Chong, buat Prebet Sapu sebenarnya dia punya risky lebih kurang daripada kita buat filem mainstream. Sebab macam saya kata tadi, dia punya bebanan untuk mendapatkan untung tu tak tinggi dan kemudian pula kita punya bajet lebih rendah. Sebab waktu saya nak bikin Prebet Sapu, saya telah memikirkan bahawa
bagaimana saya nak menghasilkan sebuah filem cerita dengan bajet yang sangat limited. So saya bergerak dengan saya tahu sendiri dan bajet dia, baru saya menulis. Berbeza dengan certain idea yang kita tulis idea dulu baru fikirkan bajet. Sebab saya sendiri juga produce, saya sendiri penulis, saya sendiri juga pengarahnya. Saya juga ada hampir semua. So saya harus tahu proses awal daripada akhir lah, daripada mula sampai filem tu siap. So jadi nak kata Prebet Sapu lebih berisiko daripada in term of duit, tidak. Berisiko dari segi, saya rasa risikonya lebih kurang lah bagi saya. Cuma saya rasa bukannya lebih kurang risikonya, sebab saya dah tahu risiko itu. Oh ya. Filem ni tayang, saya dah tahu berapa ramai penonton je saya perlukan. Saya tak fikirkan filem ni perlukan berjuta penonton, yang ketonton perlukan pulangan beratus-ratus ribu. Saya hanya perlu certain amount penonton, dan saya rasa itu dah cukup untuk bagi saya. So far dah deal dengan Pawagam ataupun OTT platform untuk tayangkan Prebet Sapu? Setakat ni kita tak ada deal apa-apa dengan panggung sinema di Malaysia lagi, sebab saya belum hantar untuk LPF lagi, tapi kita dah ada ejen jualan international sudah, sales agent daripada Taiwan. So dia dah berminat dengan kita, dan dia akan tolong jualkan atau hantar festival untuk Prebet Sapu di serata dunia lah, di peringkat antarabangsa. Tahniah. Walaupun Malaysia belum ada tempat lagi untuk tayangan, tetapi di luar sana dah ada tempat orang nak belikan filem Prebet Sapu untuk tayangan dekat luar. Ya, mereka nak jualkan. Even tu waktu kita hantar pun filem tu belum siap lagi. So dia tengok macam orang berminat. So bagi saya itu adalah satu bentuk penghargaan lah. Setahu saya MUS punya Prebet Sapu ni salah satu targetnya memang nak pergi festival. Contohnya seperti JAF di Jogja, Indonesia, dan banyak lagi festival filem di luar sana. Jadi dari situ juga adalah di mana peluang MUS untuk bertembung dengan festival ataupun filmmakers lain di festival filem ini untuk berbincang, bernetwork dan seterusnya menonton filem bersama. Betul, itu yang saya suka tentang festival filem adalah bukanlah sebab filem kita ditayangkan di sana, tapi peluang untuk kita membina rangkaian, membuat network, itu lebih saya sukalah. Jadi tadi kan kita sebut pasal Prebet Sapu dengan Takut Ketak. Sebenarnya setahu saya Takut Ketak somehow dia adalah satu version komedi horror yang pada MUS sebelum ni tak pernah pun terfikir nak buat filem-filem macam tu. Setahu saya MUS memang tak suka pun filem-filem horror. Dan dari situ bermulanya membuat Nadia di bawah commissioning Lubuk Publication, publisher. So dari situ baru start berkecimpung nak buat cerita-cerita yang bertemplate maupun bergenre seperti horror. Mungkin MUS boleh cerita penglibatan MUS dari segi mainstream seperti Nadia, Takut Ketak, dan terlibat juga dengan yang non-mainstream, yang alternatif maupun eksperimental untuk Roti Tampal. Okey, waktu dicadangkan untuk membuat filem Nadia, saya pada waktu tu saya tak begitu gemakan genre horror, sebab pada waktu tu saya berpendapat genre horror adalah satu genre yang seperti genre yang macam murah ataupun genre untuk escapism, sebab pada waktu tu saya hanya dapat menonton beberapa filem horror yang baik yang sikit, dan pada yang sama pula saya perasan sebenarnya filem genre ni selalu dianaktirikan di festival-festival lah. Ni sebelum Get Out lah. Sebelum Get Out, filem horror semua memang diletak jarang dicalonkan, terutama dengan Oscar. So waktu tu saya rasa horror ni bukanlah satu genre yang begitu memikat saya, tapi bila dia minta membuat filem Nadia, saya mula melakukan kajian, research dan menonton banyak filem-filem horror daripada Horror Master sinema dunia. So saya berpendapat horror adalah satu genre yang sangat-sangat fun, sangat-sangat menarik, sangat-sangat susah, tapi dalam masa sama sangat-sangat senang. Okey, macam mana tu? Dia sangat senang dia buat, filem horror sangat senang dia buat. Semua orang boleh buat filem horror. Kalau kita tengok Kuman Challenge hari tu, dia punya tema horror,
200 orang buat filem horror. Dan kita boleh nampak filem horror ni sebenarnya horror ni sangat senang. Dia ada beberapa elemen yang diperlukan untuk buat horror. Tapi untuk menghasilkan filem horror yang baik, yang diingati oleh orang, itu adalah benda yang sangat susah. So sepanjang sejarah sinema dunia atau sinema Malaysia ni, hanya beberapa horror filem yang baik saja yang diingati. Ya. Okey, nanti kita akan berehat sebentar dan kembali nanti kita akan bincang dengan Mus tentang apakah selain pada filem maupun TV projek yang Mus terlibat, sebenarnya Mus banyak terlibat dengan projek-projek lain yang sangat menarik. Khasnya untuk BBNU. So kita stay tune dan kita akan mendengar apa itu BBNU daripada Mus. Thank you for staying tuned on Narrator's Cut TVS. Bersama saya, Chong, dan begitu juga dengan Mus berada di studio dan satu lagi di rumah dengan cara-cara seperti webinar ini. Sebenarnya Mus adalah orang yang sangat dikenali dengan penghasilan filem-filem yang ada unsur ataupun genre horror. Jadi kalau kita tak bagi dia cakap sesuatu tentang horror filem, pada saya sangat rugi. So ini adalah session yang sangat pendek, so kita nak bagi Mus sebut sikit tentang tips-tips kalau nak buat filem horror kan. Kena ada apa sebenarnya? Okey, untuk buat filem horror yang baik, bagi saya nombor satu, kita kena ada set atau lokasi yang menarik. Yang seram lah. Keduanya, kita kena ada pelakon yang bagus. Pelakon yang betul-betul kalau takut, kita tahu dia takut. Ketiga, kita kena ada art direction yang menyokong. Kalau darah tu nampak betul darah. Keempat, kita perlukan gerak kamera yang meyakinkan. Dan kelima, kita perlukan sound design dan music yang seram untuk create dia punya atmosfera. Itu antara 5 tips yang mudah. Sangat penting. Mudah dapat. Yang wajib ada. Okey. Tadi ada sebut pasal aktor. Macam mana Mus nak pastikan aktor tu boleh bawa lakonan yang dia takut tapi real. Tak nampak macam act out. Itu yang pada saya sangat penting. Mungkin Mus boleh share sikit. Okay, saya pernah bekerja dengan pelakon yang boleh berlakon dan bekerja dengan orang yang cuba nak jadi pelakon. Okey. So untuk bekerja dengan pelakon, saya rasa tak ada masalah. Banyak pelakon profesional dia tahu takut tu macam mana, dan kita kadang-kadang kita tak dia punya expectation lebih daripada kita nak. Yang jadi masalah orang yang tak pandai berlakon. So jadi macam mana nak memilih pelakon untuk pelakon yang bagus, carilah pelakon yang bagus. Sebenarnya senang je, pelakon yang bagus kat Malaysia banyak, terutama daripada yang bermula dengan teater. Itu kita punya orang kata jalan shortcut lah untuk dapat pelakon yang baik. Kita cari pelakon daripada bidang teater. Betul. Walaupun mungkin dia tak popular lagi, tapi sebenarnya penglibatan dia dalam teater telah melancarkan proses dia untuk terlibat dalam filem-filem projek. Projek-projek filem yang Dan saya rasa tak silap, saya pernah terbaca, Hitchcock pernah cakap casting is 60% of filmmaking. Okay. So kita dah pilih cast yang bagus, kita punya kerja 40% je. It depends what kind of perspective yang kita datang. Contoh untuk production, saya rasa that is one of the things. Tapi dari segi post production pula, kena ada music yang okey, yang cut dia yang mungkin ada jump scare dan segalanya. Itu ada satu perancangan. Contoh tadi ada sebut pasal camera movement yang meyakinkan. Mungkin boleh sebut sikit macam mana camera movement yang meyakinkan untuk kita tahu okey, hantu nak datang dah. Itu subjektif juga. Kita depends on sebab horror pun banyak genre. Ada yang genre yang static, kamera static. Ada genre yang sekarang popular dengan desktop horror, yang dia punya filem semua dekat dalam skrin komputer je. Itu pun kadang-kadang boleh jadi seram juga. So meyakinkan tu maksud saya dia perlu kena dengan cerita lah, bagaimana kita punya storyline. Tadi kita ada sebut pasal kita nak tukar topik lah kan. Tadi kita ada sebut pasal BBNU, Budak Baru Nak Up. Dekat Malaysia ni sebenarnya ada satu filmmaking scene ni semakin menaik kerana ramai-ramai orang muda yang suka membuat video maupun filem-filem pendek. Jadi setahu saya, Mus bukan sahaja menghasilkan semua itu tetapi juga menghasilkan satu platform untuk BBNU ni untuk dia orang naik. Seperti PFK, Pesta Filem Kita. Setahu saya, Mus dari 2016 dah terlibat dalam projek seperti itu, projek filem kita, dengan menghasilkan satu platform bagi pelajar ataupun filmmaker baru yang muda untuk apply grant dan diberi grant dan bimbingan untuk menghasilkan filem pendek pertama mereka ataupun filem-filem pendek mereka. Okey, mungkin Mus boleh cerita tentang platform seperti itu?
Okey, sebelum saya dan kemudian projek Deloitte create pesta filem kita, saya ada terlibat dengan satu projek Idea Raya. Idea Raya tu di mana saya berperan sebagai curator. Saya kumpul a few filem pendek yang saya rasa menarik untuk ditayangkan dengan tema, kemudian invite filmmaker datang. So tu 2015, 2016. Kemudian pesta filem kita, so waktu pesta filem kita tu dibangunkan, kita memikirkan tentang betapa waktu saya ada projek di Sabah. So saya pergi casting di sana dan saya mendengar banyak cerita-cerita yang banyak karyawan di Sabah seolah-olah dibuli atau dianak tiri kan. Oh, jadi dari situlah inspirasi datangnya untuk kena buat sesuatu supaya orang-orang yang tak ada peluang untuk dapat grant ataupun highlight untuk dapatkan peluang-peluang seperti itu. Jadi MUS pun usaha untuk hasilkan seperti PFK, Pesta Filem Kita ni kepada pembikin filem dari Borneo, Sabah, Sarawak untuk mengambil peluang untuk menghasilkan filem mereka. Dan sebab saya rasakan banyak karyawan berbakat di sana, terutama di Sabah Sarawak, tapi platform sangat kurang. Jadi apa yang saya buat bukanlah membuka platform baru, tapi menambah platform-platform yang sedia ada. Okey, sebenarnya masa kita sangat singkat dan yalah, masa pun mencemburikan kita kan. Boleh cakap sikit tentang Wayang Budiman pula? Yes. Silakan Mus. Okay, selain dari pesta filem kita, saya juga aktif dengan Wayang Budiman. Wayang Budiman adalah satu komuniti yang dibangunkan oleh Dr. Norman Yusof, pensyarah di Fakulti Filem, Teater, Animasi UiTM. So kita sebelum COVID ni setiap dua minggu sekali hari Jumaat kita ada buat tayangan filem, dan setiap tahun kita akan buat satu macam mini festival, kita panggil Tamasya Wayang Budiman. So bila tamasya tu kita akan hasilkan filem pendek yang ikut tema. Kita dan rakan-rakan komuniti yang buat. So Roti Tampal adalah satu usaha untuk Wayang Budiman punya tamasya untuk meraihkan Wayang Budiman. Dan tahun ni waktu kita meraihkan tamasya, kita ada hasilkan satu buku. Okay, saya promote sekali. So ini buku tentang di waktu Wayang Budiman kita juga ada satu acara di mana acara sesi baca esei. So kita jemput few orang untuk baca esei tentang ni siri pertama tentang filem-filem Melayu era studio. So orang akan berikan pendapat semua dan kita bukukan lah. So kalau berminat untuk baca, buat konten Wayang Budiman lah. So ada 12 esei tentang sinema Malaysia. It's very interesting. I mean, it's very nice to talk to you, Mus. Tapi masa kita sangat pendek. Mungkin kita boleh wrap up. Secara kasarnya, kita menjemput Mus untuk menceritakan tentang indie scene di Malaysia. Mahupun alternative scene dan pelibatan MUS dalam indie scene pada masa yang sama juga mainstream, dan selain itu juga penghasilan filem-filem bergenre horror yang dulunya MUS tak suka tapi akhirnya disebabkan terpaksa terlibat dan slowly pergi study dan menyukainya. Mahupun datang dengan tips-tips untuk how to make good horror film. Begitu juga dengan platform yang telah disediakan untuk BBNU seperti Pesta Filem Kita dan Wayang Budiman, supaya untuk kita menonton dan pada masa yang sama menghargai dan menghasilkan filem indie ataupun alternatif yang untuk celebrate the diversity yang ada di Malaysia. Yang mungkin pertama, terima kasih pada Chong Lee dan terima kasih pada Lau untuk menghasilkan acara seperti ini yang saya rasa jarang ada di Malaysia. Dan untuk peminat-peminat filem di luar sana, supportlah sinema Malaysia. Kalau bukan kita support, siapa lagi? Ya, betul. Terima kasih Mus. Terima kasih Mus, dan terima kasih penonton di luar sana kerana menonton rancangan Director's Cut bersama saya dan Mus. Dengan ini saja, sekian, terima kasih.